Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Sebuah akuarium di Berlin yang menjadi habitat kepada kira-kira 1,500 ikan eksotik pecah pada Jumaat. Kira-kira 100 anggota kecemasan bergegas ke tempat kejadian yang terletak di kompleks riadah dalam bandar. Selain kerosakan maritim yang sukar dipercayai, 2 orang cedera terkena serpihan kaca, kata polis Berlin di Twitter. Ia merupakan akuarium silinder berdiri bebas terbesar di dunia pada ketinggian 14 meter. Menurut laman web kompleks Dom Aquari yang menempatkan Hotel Radisson, museum, kedai dan restoran. Perkhidmatan kecemasan menutup jalan utama ke sebelah kompleks yang menuju dari Alexanderplatz ke arah pintu Brandenburg di Berlin disebabkan oleh jumlah air yang telah membanjiri bangunan itu. Jalan raya serta ruang pejalan kaki di luar kompleks turut dipenuhi serpihan. Bas telah dihantar ke kompleks itu untuk menyediakan tempat berteduh bagi tetamu hotel yang terpaksa meninggalkan bangunan itu kerana suhu di luar di Berlin adalah sekitar negatif 7 darjah Celsius menurut polis di Twitter. Setakat petang Jumaat, punca kejadian masih disiasat. Kapal angkasa lepas Orion milik Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan Amerika atau NASA mendarat di Pasifik pada Ahad melengkapkan misi Artemis 1 iaitu perjalanan lebih 25 hari mengelilingi bulan bertujuan membawa manusia dalam masa beberapa tahun lagi. Kapsul tanpa kru itu terapung di laut dengan bantuan 3 payung terjun besar berwarna merah dan oranye seperti dilihat di TV NASA sejurus memasuki atmosfera bumi pada kelajuan hampir 40,000 km sejam. Pengarah pendaratan dan pemulihan NASA, Melissa Jones berkata pihaknya memiliki gambar pendaratan yang sempurna. Orion merekodkan perjalanan lebih 1,000,000 batu dan mampu pergi lebih jauh dari bumi berbanding mana-mana kapal angkasa boleh dihuni sebelum ini ketika mengelilingi satelit mengorbit bumi. Pentadbir NASA Bill Nelson berkata, ribuan individu melaksanakan misi yang memberi inspirasi kepada dunia untuk bekerjasama bagi mencapai tebing kosmik belum pernah dijejaki sejak beberapa tahun lalu. Ahad adalah kemenangan besar NASA. Amerika Syarikat rakan kongsi antarabangsa dan manusia, katanya. Orion tidak mengalami kerosakan ketika helikopter terbang di atasnya. Sejurus pendaratan, selain kapsul itu akan dikeluarkan kapal Tentera Laut Amerika Syarikat di pesisir pantai Baja California, Meksiko selepas beberapa ujian awal dijalankan. Kapsul berbentuk gula-gula getah itu mampu bertahan daripada suhu 2,800 darjah Celsius iaitu kira-kira separuh daripada permukaan matahari. Ketika memasuki atmosfera bumi dengan matlamat utama, misi itu bertujuan menguji perisai habanya. Kejayaan misi itu bakal memacu pelaburan bernilai puluhan bilion dolar Amerika bagi program Artemis bertujuan membawa manusia ke bulan dan persediaan perjalanan ke Marikh satu hari nanti. Ujian pertama kapsul itu dijalankan pada 2014 tetapi pada ketika itu Orion kekal di orbit bumi dan kembali ke atmosfera pada kelajuan yang lebih perlahan iaitu kira-kira 32,186 km sejam. Lebih 120 orang terkorban dalam banjir terburuk yang pernah direkodkan selama beberapa tahun di ibu negara Kongo. Ekoran hujan lebat tanpa henti sepanjang malam pada Selasa, lapor pihak berkuasa. Angka kematian setakat ini meningkat kepada lebih 120 mangsa. Beberapa jalan raya di sekitar pusat bandar Kinshasa
yang menempatkan kira-kira 15 juta penduduk ditenggelami air selama berjam-jam sehingga menyebabkan laluan bekalan utama terputus. Susulan itu, kerajaan mengumumkan 3 hari tempoh berkabung di seluruh negara. Dalam pada itu, Ketua Polis Kinshasa, Jeneral Silvano Kosongo berkata, kebanyakan kematian berlaku di kawasan lereng bukit yang merupakan lokasi kejadian tanah runtuh. Seorang wartawan yang berada di lokasi kejadian menyaksikan sendiri mayat 9 mangsa dari satu keluarga, termasuk kanak-kanak yang meninggal dunia selepas rumah mereka runtuh. Dalam kejadian itu di daerah Binza del Vaux, satu kejadian tanah runtuh besar berlaku di Mont Ngafula sehingga menjejaskan lebuh raya nasional 1 yang menjadi laluan bekalan utama menghubungkan ibu negara dengan pelabuhan Matadi. Perdana Menteri Jean-Michel Sama Lukonde berkata, kira-kira 20 orang terkorban di tempat kejadian selepas kediaman mereka dihanyutkan. Katanya operasi mencari dan menyelamat mangsa sedang dijalankan. Sementara itu, Presiden Republik Demokratik Kongo Felix Tshisekedi menyalahkan perubahan iklim sebagai punca banjir besar yang meragut lebih 100 nyawa di Kinshasa. Katanya Kongo berada di bawah tekanan, namun malangnya negara itu tidak menerima sokongan yang secukupnya. Bencana banjir yang berlaku ketika ini adalah contoh masalah dihadapi sejak sekian lama. This satellite can tell us how much water is flowing through all of the Earth's rivers into the ocean. Roket SpaceX dilancarkan dari California pada awal Khamis yang membawa satelit NASA yang direka untuk menjalankan tinjauan global pertama perairan permukaan bumi, membantu memberi penerangan baharu tentang mekanik dan akibat perubahan iklim. Roket Falcon 9 yang dimiliki dan dikendalikan oleh syarikat pelancar komersil jutawan Elon Musk di bawah kontrak NASA ditetapkan untuk berlepas pada pukul 11.46 waktu GMT dari pangkalan Angkatan Angkasa Amerika Syarikat Vandenberg, kira-kira 273 km di barat laut Los Angeles. Satelit Surface Water and Ocean Topography atau SWOT menggabungkan teknologi radar gelombang mikro termaju yang akan mengumpul ukuran definisi tinggi lautan, tasik, takungan dan sungai melebihi 90% permukaan bumi. Data yang disusun sekurang-kurangnya 2 kali setiap 21 hari akan membantu meningkatkan model peredaran lautan, meningkatkan ramalan cuaca dan iklim, serta membantu dalam menguruskan bekalan air tawar yang terhad di kawasan yang dilanda kemarau. Satelit itu dibina di makmal penggerak jet JPL NASA berhampiran Los Angeles dan dibangunkan oleh Agensi Angkasa Lepas Amerika Syarikat dengan kerjasama rakan sejawatannya di Perancis dan Kanada. SWOT merupakan salah satu daripada 15 misi yang disenaraikan oleh Majlis Penyelidikan Kebangsaan sebagai projek yang perlu dilakukan oleh NASA dalam dekad yang akan datang. SWOT akan mencapai kemajuan besar yang akan mendorong kita lebih dekat ke pantai dan membolehkan kita melihat antara muka lautan darat dengan lebih dekat dan terus, menurut saintis JPL Bell Hamilton yang juga mengetuai pasukan perubahan paras laut NASA. Satu teras utama misi adalah untuk meneroka cara lautan menyerap haba atmosfera serta karbon dioksida dan gas rumah hijau lain dalam proses menjadi yang menyederhanakan suhu global dan perubahan iklim. Mengimbas laut dari orbit, SWOT direka untuk mengukur dengan tepat perbezaan ketinggian permukaan di sekeliling arus dan pusaran yang lebih kecil, di mana banyak pengeluaran haba dan karbon di lautan dipercayai berlaku, dan SWOT boleh melakukannya dengan resolusi 10 kali lebih besar daripada teknologi sedia ada. Menurut JPL, keupayaan SWOT untuk membezakan ciri permukaan yang lebih kecil juga akan memberi penerangan baharu tentang kesan peningkatan paras laut di kawasan pantai. Data yang lebih tepat di sepanjang zon pasang surut akan membantu meramalkan sejauh mana banjir gelombang ribut boleh menembusi pedalaman dari garis pantai, serta tahap pencerobohan air masin ke muara sungai, tanah lembap dan aquifer bawah tanah. Sebagai perbandingan, kajian terdahulu bergantung pada data yang diambil pada titik tertentu seperti dari teluk sungai dan lautan atau dari satelit
yang hanya boleh menjejaki ukuran sepanjang garis satu dimensi memerlukan saintis mengisi juran data melalui ekstrapolasi. Ramai daripada ratusan pendatang yang menyeberangi Sungai Rio Grande dari Mexico ke El Paso sejak Ahad lalu adalah sebahagian daripada kumpulan yang diculik di Mexico ketika mereka menuju ke Amerika Syarikat. Menurut 8 pendatang yang ditemu ramah oleh Reuters, penculikan beramai-ramai di negeri utara Durango adalah peringatan yang jelas tentang bahaya yang dihadapi oleh pendatang semasa mereka merentasi Mexico, di mana terletaknya kawasan yang dipenuhi dengan keganasan dadah dan peraturan undang-undang yang lemah. Kebanyakan pendatang yang diculik adalah warga Nicaragua yang telah meninggalkan tanah air mereka untuk mengejar peluang ekonomi yang lebih baik di Amerika Syarikat. Maklumat yang diperolehi daripada pendatang yang disoal siasat berlaku beberapa penculikan sepanjang beberapa hari yang lalu. Menurut mereka, orang yang berpakaian seperti pegawai polis telah menahan bas yang dinaiki dan cuba merampas wang antara RM44 hingga RM1,116 sebelum bas itu dibawa oleh lelaki bersenjata ke lokasi yang berdekatan. Pejabat Keselamatan Negeri Durango berkata ia tidak pernah menerima aduan mengenai pegawai polis negeri yang terlibat dalam penculikan itu. Pejabat Pendakwa Raya Durango berkata ia tidak membuka kertas siasatan kerana ia tidak menerima sebarang aduan. Beberapa pendatang memperincikan bagaimana mereka ditahan selama beberapa hari dalam layanan yang buruk dan kemudian diselamatkan oleh penguatkuasa Undang-Undang Persekutuan Meksiko pada 7 Disember. Institut Migrasi Meksiko dan Pengawal Kebangsaan berkata bahawa lebih 250 orang telah dibebaskan dari sebuah lokasi di bandar Durango, Ciudad Lerdo pada 5 Disember. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.